أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Pertama sekali kepada pihak Masjid Al-Khairiyah, terima kasih atas segala usaha untuk memudahkan kita para jamaah. Seterusnya semua rakan saya, sahabat saya, saudara saya, keluarga saya yang bersama dan juga yang mungkin follow melalui FB. Semoga kita semua mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi Allah yang berikan hidayah taufik sampai kita rasa kita nak dekat dengan Al-Quran dan kita nak Al-Quran benar-benar akan menjadi kepada kita hujjah, menjadi pembela kita, lana wala alaina. Minggu sudah saya dah sebutkan hujjatun lana, hujjah kepada kami ataupun hujjah ke atas kami, menjadi pembela kami atau dia mendakwa kami. Siapakah yang akan didakwa oleh Al-Quran? Pertama sekali orang yang tak baca Quran lah. Sebab dia menolak Al-Quran, Al-Quran akan menjadi pendakwa dia. Yang kedua ialah orang yang tidak belajar membaca Al-Quran, salah bacaan saja, dia salah bacaan, tak nak belajar ilmu lain tapi tak nak belajar membaca Al-Quran. Namun dalam pertemuan kita yang sudah dulu, saya ingatkan saya dan kita, ilmu bacaan Al-Quran dia adalah untuk supaya bacaan kita itu betul, itu makna tajwid. Tajwid itu maknanya daripada kalimah jayyid, mengelokkan supaya tidak lari makna. Itu paling utama. Sebab salah yang paling utama adalah salah menjadi pada makna, tidak jadi kesalahan yang jari. Kemudian di sana, kerana Al-Quran dia tak sama dengan buku Arab yang lain, apapun selain daripada Quran atau hadis, cara bacanya tak sama. Hadis tak perlu ada idgham, makna gunnah, tak ada wajibul gunnah, tak payah baca innamal a'malu binniyat, tak ada. Innamal a'malu binniyat. Tapi bila kita baca ayat Quran, innal ladzina amanu wa kenanya adanya untuk pertama supaya jangan lari mana dan tepat dengan cara bacaan Nabi. Saya cadangkan kita pergi ke tahap tu, sebab ilmunya besar lagi. Dia akan pergi pada berlagu-lagu, bukan semua orang boleh berlagu-lagu. Tak semua, saya tak tahu lah macam saya cakap lah kan, sebab saya sebut Aliyah Bahak kan. Kami ni sebut kalau di Masjid Airiyah ni ialah Qari dan Qari Afrika, Ali Koman Afrika. Tengok kan, Amin tunjukkan memang betul lah tu kan. Namun sebab saya mungkin sebut sekali lagi, banyak orang dia nampak Al-Quran tu baca saja. Itu masalahnya. Buat program baca Quran, berlagu-lagu, tetapi tak ada satu pun dalam program tu apa yang Allah nak sampai tarik, tapi sebenarnya apa yang Allah nak sampai? Tak ada siapa pun. Sudahnya, ini bacaan jadi ini bacaan jadi ini, ini harkat ini, darjat ini, tapi tak ada pun dalam kita duduk dalam majlis tu yang Allahu Akbar, Allah sedang tempuh kita soal ni sebenarnya daripada ayat ni. Tak ada. Sebab dia punya lencong tu ialah dia akan lencong
kepada bacaan semata-mata. Bahasa nak benda tu berlaku di akhir zaman terutamanya, buat program untuk baca saja, melakukan. Dan yakin tak, percaya tak saya, qari itu bila dibaca seorang, dia baca macam kita. Tak ada orang dia tak ada. Percayalah saya. Percaya ke tak? Kan tunjukkan story lah di depan ni. Memang macam tu lah kan dia Ustaz. Dia tapi kalau dia datang kertas, tapi bila seorang tak kenal seorang orang dia ni pun apa kan Ustaz buat tu ya Allah tolong dah dia baca bismillahirrahmanirrahim. Baca tak tabarakallazii bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada je dia nak apa? Apa yang bertari segala macam. Menunjukkan bahawa nampak tak? Bukan itu tujuan. Bukan itu tujuan utama kita pada Al-Quran itu ya. Mesej ni payah nak didengari sebab bila buat program mesti akhirnya bacaan bukan pada mana. Jadi doalah pada Allah, kita faham benda tu. Saya ingat sangat lagi guru saya masa belajar di Kelantan dulu, Tuan Guru Haji K nama dia. Ada seorang kawan saya ni, dia memang suka sangat jadi bacaan taranum. Dan Tuan Guru ni dia kata mutahu lah, dia kata orang yang paling panjang masa kata ialah baca Quran. Orang baca Quran. Orang jadi kawan tu pun terkejut dia kata, yang kau baca Quran masuk syurga. Tapi dia kata sebab bila dia dah sampai satu tahap, dia bukan nak dengar apa maksud. Orang tu baca tak kena. Nampak? Hatta imam kita baca kat depan tu tak cukup panjang, tak cukup dengar. Tapi sampai dah mana? Tetapi dia jadi macam tu sebab dia ajar. Kenapa? Panas kan orang rasanya banget kan? Kenapa saya cakap macam benda isu panas ke? Banget kan? Orang rasanya panas. Baik, jadi teruskan ya. Sini mana nak terus tu? Tak settle lagi. Mana sikitnya? Okey, jadi baik. Jadi mula. Kita takut maknanya hanya sekadar bacaan tak nak pada itu juga Quran akan mendakwa kita. Ya, jadi baca tapi tak nak tahu. Saya cerita contoh lah ya. Notis datang pukul 8 pagi, kita membaca notis tu masing-masing kan, dengan lagunya, dengan taranumnya kan. Datang ya pukul 8 pagi. Dia datang pukul 10. Tapi kalau baca bukan main, esok suruh baca lagi. Datanglah pukul 8 pagi. Oh ni kira lain pula. Oh ni lagu lain pula. Oh tu jihad tu. Tapi datang pukul 9. Jadi mesej tu yang penting. Dan sebenarnya semua cara bacaan itu tujuannya untuk mencapai, menghantar kepada mesej. Kenapa sofa? Kenapa kita bacaan tu dibuat lembut, mendayu? Sebab mesejnya mendayu. Ya, baik. Okeylah. Termasuk kita tidak menjaga kemuliaan Al-Quran. Termasuk tak menjaga kemuliaan Al-Quran. Ya, Quran kita letak di luar, ya. Kadang-kadang kita letak kat bawah. Saya kadang-kadang ni untuk kita je lah ya. Kita cakap kita ya. Saya cukup rasa susah bila saya ceramah duduk atas kursi, kat bawah tu Quran atas rehat. Jadi kadang-kadang mungkin tak perasan benda ni. Tetapi kalau kita macam saya yakin kita semua pun belajar benda yang sama ya. Kalau kita duduk atas kursi, mak kita duduk kat bawah.
kita duduk atas kursi, mak kita duduk kat bawah, ayah duduk kat bawah. Apa rasa kita? Apa kita? Ini soal adab. Sekarang lebih tinggi daripada mak ayah. Nyawa kita kena mati kerana dia mengangkat Al-Quran, tapi tak kat bawah. Ya, kita ceramah ni, rehat kat bawah, susul bawah. Sekali dia baca Quran, dia letak Quran tu atas rehat. Mungkin jadi bagian daripada aksesori lah kot. Ya, sebab bila ada rehat, dia ada Quran atas. Ya, patutnya Quran lepas baca letak balik di almari. Sangat susah ya. Kadang-kadang saya boleh minta tolong makan, ya, ataupun saya tak ada pilihan, saya lah terpaksa duduk bersila kat bawah berceramah. Dia kata ustaz ni orang bagi kursi, kita nak bagi kan. Takkanlah saya nak cakap saya duduk lebih tinggi, sebab mungkin kalau saya cakap akan ada kata orang lain tak apa pun. Okey, kita tak nak pula rasa bahawa orang lain kau ni macam over sangat. Kan? Jadi nak tak nak minta tolong perlahan-lahan kepada kawan-kawan, tolong kat sejam. Ya, at least yang semajlis. Kalau ada jauh tu tak kata apa kan. Jadi kalau siapa ada surau, siapa ada masjid, saya harap alert perkara tu. Sebab Al-Quran ni ada adab dia kan. Adab membaca Al-Quran, adab pada mushaf Al-Quran tu. Kalau tidak pastikan Allah kata la yamassuhu illa mutahhar. Al-Quran itu secara khusus tak boleh disentuh oleh orang-orang yang suci. Jadi di situ pun kita dah nampak bahawa mushaf ini berbeza daripada semua buku yang lain. Ya, kita tak jadi kan. Kita tak menjadi Quran. Kita tahu ada Quran. Kita tak boleh pakai sampai pada ini bukan supaya ada membawa pada syariat kan. Kita letak pada lain. Tak boleh. Ya. Letak handphone kat atas Quran. Tak boleh. Ya. Itu semua adalah perkara yang kita takut Al-Quran itu akan mendahului kita di hari akhirat. Jadi macam saya katalah, hidup ni adalah dipenuhi dengan adab. Dan apatah lagi adab ni, bila makin dengan orang dengan sesuatu yang lebih tinggi, adabnya lebih lagi. Betul kan? Adab kita sesama kita sederhana je. Tapi bila adab kita contohnya dengan yang dibutuhkan, contoh tak lain tu aku faham, tak boleh faham kan? Contoh saja tak ada kena-mengena. Sama ke cara cakap kita? Automatik. Ya? Imam An-Nawawi buat satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab memuliakan orang yang mulia. Ada orang kata ni manusia macam kita je. Tunggu dulu. Dalam Islam, Nabi mengajarkan orang yang patut dihormati. Itu adab Islam. Ya? Memang manusia itu sama, bukan sekadar sultan itu sama, manusia macam kita, Nabi pun sama macam kita. Tetapi adakah sama? Tak sama kan? Ini contoh-contoh adab. Jadi bila lebih tinggi, lebih adab lebih lagi. Ya? Cara berhadapan, cara bercakap, semua dah berbeza. Macam tadi lah kita kata, kawan kita duduk bawah tak ada masalah, tapi kalau mak kita duduk bawah, dah jadi masalah. Jadi kita kena jaga adab-adab tu ya. Wallahualam. Okey, jadi kita sambung. Buat tu Fadli pada kawan-kawan ke? Belum lagi. Alhamdulillah Fadli dia ada kamera dia sendiri, ya. Untuk merakam. Kaji sungguh Fadli, saya tahu lah dia orang dia. Ada masa kita bermuda sebenarnya tu ada macam ni ke? Masa kita bermuda Fadli dulu. Saya kerja sana sini, ya. Saya macam-macam lah. Alhamdulillah, nanti ada hasilnya. Nanti kita buat compilation, kita buat tafsirul khairiyah. Kata tafsir apa? Punya tafsir majlis khairiyah. Jadi apa yang kita bincangkan di majlis khairiyah, kita share dengan ramai orang insya-Allah ya. Sebab ramai juga pasti nak datang dalam kelas macam kita, tapi tak dapat kan. At least macam mana? Boleh. Sebab bila namanya Quran bukan mushaf yang secara total, maka boleh. Terima kasih tanya sebab ada juga yang mungkin saya ni tak ada buku pun tapi pegang Quran tafsir.
tafsir tak ada masalah. Quran saja ni, mushaf ni ni memang kena kan. Itu pun kalau tiba-tiba kita berjalan nampak Quran tu kat bawah, kita tak ada wudu, tak ada masalah, kita angkat, ambil angkat. Dia pada keadaan biasa. Kalau agak kecemasan boleh ya, kita angkat dia. Kita nampak mushaf ni bukan dia saja, mana-mana helaian dalam ni adalah mushaf ya. Kita nampak selai, maka kita ambil, saya tak ada wudu ya. Kena ya. Jom kita sambung perbincangan kita. Okey. Sebelum ni kita baca tentang allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Kita tahu bahawa dua sifat yang bertentangan. Bukan bertentangan, bolehlah kita kata bertentangan ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut mutaqabalah. Ya, ada satu makna bertentangan adalah tanaqud. Tanaqud tu makna berlawanan. Ini bertentangan. Okay, beza ya. Ada sifat yang bertentangan. Al-Quran tak boleh macam tu. Al-Quran tak ada ayat dia bertentangan dengan ayat yang lain. Mutaqabalah yang sebab biasanya Al-Aziz Allah padankan dengan Al-Hakim sebagai contoh. Allah itu maha berkuasa, maha bijaksana. Kan sama kan? Berkuasa bijaksana sama, tetapi maha berkuasa, maha mengampun. Jadi sesuatu benda yang berlawan. Saya sebut tadi. Saya dah sebut tadi. Bertentangan, bukan berlawanan ya. Bukan berlawanan. So mesej ayat itu bertentangan. Berlawan itu makna dah jadi lain makna. Antonim. Antonim. Dia dah jadi antonim. Dia jadi tanaqud. Tanaqud ni taqabal. Taqabal maknanya dia tu mana satu dia Allah. Nak ni bahasa Melayu. Okeylah, kita faham tak ya? Kita faham maknanya yang berkuasa, yang hebat, yang agung, tu dia punya apa? Band dia, grup dia. Tetapi kalau pemurah, penyayang, pemaaf, itu satu band yang lain. So biasanya Allah gunakan Azizun Hakim, dia dalam band yang sama. Tetapi sekarang Allah gunakan band yang lain. Maknanya Aziz, Al-Aziz, Al-Ghafur. Al-Ghafur. Kenapa? Sebab manusia seihsan mana dia pun, ya, dia tidak boleh mempertaruhkan kepada aku ni bergantung semata-mata sifat Al-Aziz Allah. Ya, tak boleh semata-mata bergantung kepada sifat Aziz Allah. Kenapa? Sebab dalam setiap kebaikan kita itu sendiri ada juga kesalahan. Bukan dalam kesalahan ada kesalahan, di dalam kebaikan kita pun ada kesalahan. Jadi apabila kita nampak adanya kesalahan, maka sifat Aziz itu, Masya Allah, kita perlukan satu sifat lagi daripada Allah, Al-Ghafur. Ya, barulah Masya Allah ihsan kita itu menjadi ihsan. Sebab manusia sempurna apabila dicampur dengan kekurangan, baru jadi sempurna. Kita tidak boleh menjumpai kesempurnaan yang sempurna kepada seorang manusia daripada kesempurnaannya hanya setelah kita mencampurkan kekurangannya, barulah kita menjumpai kesempurnaan seorang manusia. Dan suami kita perfect tak? Boleh perfect. Suami kita sempurna? Hanya dia sempurna setelah kita campur dengan kekurangannya, baru dia jadi sempurna. Ada orang yang tak boleh terima hal ni. Ini masalah kita juga akhirnya. Bagi adil lah, wahai suami, isteri kita sempurna tak? Isteri sempurna setelah dicampur dengan kekurangan.
Kalau sempurna saja, jawapannya tak sempurna. Tetapi suami kita akan menjadi sempurna, isteri kita akan jadi sempurna apabila kita campur dengan kekurangan dia. Jadi kat sini ada orang tak rasional, dia ingat manusia ni kena perfect, ya. Dan akhirnya sakitlah kita kan. Kita dimakan biasanya oleh apa? Kita ni banyak dibelasah dan dibahan oleh ekspektasi kita sendiri. Kita expect macam ni, ya, tapi tak jadi sebab kita tak includekan dalam tu adalah ralat dan tidak kesempurnaan. Jadi bila kita jadi ni kan ada salah satu daripada orang yang akhirnya dia jadi masalah jiwa juga akhirnya kan, yang disebut sebagai perfectionist. Apa dia? Kalau perfectionist ni, dan satu lagi dia punya apa? OCD. OCD. Dia sangat perfect. Dia tak boleh dia Kenapa? Sebab otak dia tak boleh menerima adanya kekurangan. Maka Allah mencipta manusia ketika Allah nak uji kamu. Siapa yang paling baik? Allah dah bukit dah. Maknanya Allah itu ada dua sifat. Wahai manusia, kamu kena faham. Memang kamu nak kuat sebab aziz ialah semua perbuatan kamu akan dibalas. Itu termasuk dalam maksud al-aziz. Semua perbuatan kamu akan dibalas. Maksudnya semua perbuatan baik kamu akan dibalas. Semua perbuatan baik kamu akan dibalas. Tetapi dalam melaksanakan perbuatan yang sifatnya ihsan tadi, ahsan tadi, ada kekurangan. Kerana itu manusia. Sebab Allah yang mencipta manusia, Allah tahu tentang perkara tersebut. Kita ada kekurangan. Dan kekurangan kita itu biasanya lebih banyak daripada kesempurnaan yang kita nak bela itu sendiri. Ya, ini adalah orang kata ironinya. Ironinya adalah kita nak membela satu kesempurnaan, tetapi kekurangan kita lebih besar daripada kesempurnaan itu. Maka kalaulah perkara tersebut kita boleh terima dalam perhubungan, kita boleh menerima kekurangan orang. Ya, ada orang tak boleh terima, ada pasangan tak boleh terima. Ya, akhirnya dia takkan nampak ruang-ruang tidak sempurna tersebut, dia tak boleh terima. Dan bila dia tidak boleh terima, maka berlakulah apa dia? Keretakan. Kenapa saya sebut keretakan? Cuba teka. Kenapa saya sebut keretakan? Sebab kita tak boleh menerima. Sebab kita tak cerita Al-Ghafur. Saya tak habis lagi tadi. Saya booking dulu. Saya booking dalam kepala kita keretakan. Apabila kita tidak memahami Al-Ghafur, kerana manusia, sifat manusia adalah tidak sempurna. Sebab itulah yang kemudian mewujudkan keretakan. Kenapa saya ulang banyak kali keretakan? Ceteka. Kita kan sama tembak je. Sebab ayat selepas ini tentang alam ciptaan Allah yang tidak ada keretakan. Dia juga keretakan sempurna. Iyalah. Okey, sekali lagi saya sebut. Kenapa? Sebab Allah sebut Al-Aziz, Al-Ghafur. Sebelum tu Allah cerita tentang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab kamu punya standar adalah ahsan. Kamu kena ahsan. Ni kena bawa kena balik. Ahsan dapat bagi orang yang ikut mencari berkat. Siapa orang dapat berkat? Orang yang ikut adab. Tu flow dia macam tu. Maknanya kenapa tadi Allah Quran pun takkanlah beria-beria sangat nak letak benda lain, tak boleh. Sebab saya nak buat terbaik. Kenapa saya nak buat terbaik? Dengan sebab itulah saya akan mendapat berkat. Ya, bagaimana cara? Adab. Dengan menjaga yang tadi saya katakan. Saya buat contoh, dia pergi pada semua benda. Baik. Dikarenakan manusia ni dia nak ahsanu amala, tetapi kamu tidak akan boleh jadi buat yang terbaik. Kamu buat nak yang terbaik. Kamu nak family yang perfect. Kamu nak anak yang perfect. Sebab Allah buat satu lagi sifat yang menunjukkan bahawa tidak perfect di manusia. Kalau tidak, Allah akan sebut dengan ayat
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aziz. Cukup. Maknanya kamu buat terbaik, balasan mesti ada. Tetapi buat terbaik, Azizul Ghafur. Maksudnya adalah memang kita nak buat yang terbaik, tetapi kita sendiri sedar bahawa dalam nak buat yang terbaik adanya kekurangan. Adanya kekurangan. Kekurangan itulah yang kita kena urus supaya tidak menimbulkan keretakan. Sebab tu Allah letak sifat Al-Ghafur terlebih dahulu. Sebab itu saya katakan tadi, dalam ketaatan pun ada kekurangan, apatah lagi dalam kemaksiatan yang merupakan kelemahan, apatah lagi adanya kekurangan. Sebab itu lepas solat kita buat apa? Kita semua nampak idea. Lepas solat kita tak kata zikir-zikir yang lain, tapi kita kata astagfirullah. Astaghfirullah maksudnya aku minta Allah. Aku minta Allah. Aku minta keampunan daripada Allah yang agung. Secara spesifik ketika lepas solat kita sebut astaghfirullahalazim, kesedaran kita, consciousness kita sebenarnya untuk salah mana satu tu Zuramli? Untuk salah mana satu itu? Adakah salah yang kamu lambat datang kelas tadi? Oh, saya tak minta maaf ya. Ya Allah. Menunggu je patutlah, Masya Allah saja. Salahkan aircon lah apa, supaya korang diingat. Oh, ada salah ni yang panas tu, Masya Allah. Maafkanlah ya. Itulah orang jauh kan. Biasa. Terima kasih. Yang paling jauh mana ni? Yang paling jauh? Paling jauh. Dr. Syarifah mana je? Mana? Gombak. Dekat je. Lagi-lagi? Siapa paling jauh? Saya. Alhamdulillah. So kalau ada yang okeylah. Saya paling jauh ya. Jadi kalau orang paling jauh, dia terlambat tu, maafkanlah. Wa huwal azizul ghafur. Apa cerita tu? Kalau kita geram kan, suami aku ni wa huwal azizul ghafur. Dan dia Allah, bukan buah dia ya. Dialah Allah yang maha, ya Allah mulia, yang maha gagah, maha kuat untuk membalas, tapi dia juga maha pengampun. Baik, sebab benda ni penting ya kita sedar. Sebab kalau tidak keretakan. Sebab lepas tu Allah ceritakan tentang ayat keretakan yang Allah sendiri buat. Hak tu tak ada. Allah kata wa huwal azizul ghafur. Allah tak cerita apabila Allah jadikan langit dan bumi yang begitu hebat, wa huwal azizul ghafur. Tak, sebab itu Allah totally Allah punya ciptaan. Tetapi bila manusia yang ada hidup dan ada mati dan ada hidup, tak dapat lari. Ini sebenarnya memakan masa yang panjang untuk kita terima benda ni. Sebab saya katakan tadi, kita ni banyak dibahan oleh ekspektasi kita sendiri. Ekspektasi kita terhadap pasangan kita, ekspektasi kita terhadap anak kita, ekspektasi kita dalam setiap kali kita berhubung. Dan benda inilah yang biasakan menjadikan manusia itu tidak rasional. Jadi zikirnya wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Supaya orang yang perfectionist ni, dia ada ruang untuk terima. Manusia tak sempurna. Sebab kita ni memang terlupa. Sebab tu banyak kali kita tengok. Sebab bila melihat kepada tidak letaknya langit di atas sana, maka lihatlah berulang kali juga kepada letak yang ada pada diri kamu. So reflex. Ya, reflect. Apa dia? Kalau di atas sana Allah cerita bahawa tidak ada keretakan, dan kamu tengok banyak kali, tengok ada tak letak, ada tak kurang? Tak ada. Sekarang tengok kat diri kamu, ada tak kurang? Ada. Makin tengok, makin ada. Makin tengok, makin ada. Maka sebab itu, jadilah seorang yang rasional. Rasional maksudnya adalah, kalaulah kita sendiri tidak perfect, macam mana kita boleh expect orang perfect? Sama kan? Saya selalu buat, saya buat training ya. Kita bagi macam
simulasi game. Di dalam game tu biasanya kumpulan ni dia kena bagi markah tentang orang lain kena persembahan. Tapi dalam masa yang sama dia buat juga persembahan, dia kena bagi markah dia sendiri. Kumpulan kita buat apa kita nak bagi. Si kita pun buat collar. Ya. Dan akhirnya kita akan tanya, tadi kita buat persembahan, kita buat gotong royong, bersusah payah susah. Oh, yang pun nak dapatkan buat persembahan, berapa markah. Biasanya berapa markah untuk kita, kebanyakannya ada bagi 98%. Tetapi bila ditengok orang lain, berapa markah kamu nak bagi orang lain? 40 markah. Dan tanya pada semua orang, dia yang pola sama je, pattern dia sama je. Bila kita nak menilai orang, bila kita nak nilai orang, biasanya markah kita bagi rendah. Tapi saya nak buat dengan senang, nak datang sini tadi Allah pecut berapa speed track kena tau kan? Tak tahu berapa banyak kan, rasa nak makan, tak sempat nak makan, cuba dah, jangan cakap ya. Orang kata, cukup lah bagi tu, tak bercakap ni, cuba dah, kita bagi cuba dah ni. Jadi Masya Allah ya, saya kurang saja banyak benda yang saya kurang, saya harap kawan je faham ya. Kan? So apa tadi saya cakap sebenarnya? Tentang memberi markah. Tentang kita nak memahami tentang keletakan yang kamu tengok berulang kali. Sebab ayat atas kita reflect kat bawah. Kita reflect kat kita dulu. Ya, sebab di sini manusia banyak menjadi tidak rasional, tidak jadi rasional melihat kepada kelemahan. Dan akhirnya dia makan diri kita sendiri. Dia sakitkan kita. Dimusnahkan hidup kita. Berapa banyak mak-mak diharap anak dia macam ni, tapi tak jadi macam yang tu. Terutamanya masalah kita ni ialah anak orang tu bagus, anak orang semua bagus, anak aku je yang tak bagus. Kan? Anak orang sana macam ni, anak orang sana macam ni. Anak orang yang bagus tu dicerita hatam bagus, hatam bagus dia tak cerita. Kita tahu semua tentang anak kita. Kita nak sebahagian anak orang tu jadi sebahagian yang perfect daripada anak orang letak kat anak kita, kat abang long seorang ni. Dan bila dia tak jadi, ni anak yang datang cakap tu lah, ya Allah, penat salin nyari bersalin kat kamu dulu ya. Kalau mama tahu lah, Masya Allah ya. Tak ada je mama nak letak kamu kat incubator tu, biar je kan. Itu contoh skrip dalam masyarakat kita. Macam mana? Kita tengok drama tu, kita diam je kan. Ada kan. Saya cerita tu pada extent yang ekstrim. Tapi lebih kurang macam tu ada dah. Lebih kurang macam tu. Tu tak ada ekstrim. Yang kita tu ni Allah. Tengok anak orang tu wish-wish kan. Tengok lagu orang buat je. Kita tak lah kan. Baik. Semuanya adalah tentang bagaimana kita nak mengawal diri kita. Saya sedang cerita ni ialah apa yang patut kita ambil tarbiyah daripada ayat. Sebab saya nak kita dua ayat tu kat tengah tu ada benda yang kita kena rasa. Ya. Kenapa Allah gunakan ayat ni begini? Kenapa Al-Aziz Al-Ghafur? Tetapi bila tentang Allah cerita sempurna ciptaan Allah, Allah boleh kata sebab Allah memang perfect. Allah memang perfect. Sebab Allah kata kamu tengok sekali, dua kali, tiga kali, kamu tak akan nampak pun kekurangan. Tapi sekarang kamu tengok diri kamu yang Allah kata Al-Aziz Al-Ghafur. Sebab nampak tak? Fungsi ayat tersebut untuk sikap kita sebenar. Sebab sekali lagi, terutamanya sekarang, ramai manusia tak boleh nak menerima hakikat kelemahan. Ya. Jadi kita doalah ya, dalam kita nak jadi ahsan, maka kita menerima kelemahan. Tetapi ingat, ini adalah muhasabah ya. Bukan menjadikan kelemahan itu adalah merupakan benda yang kita jadikan asas dalam kita nak bina ihsan. Kalau tidak, sampai bila ihsan itu tak? Sebab tu Allah gunakan aziz dulu. Allah tak gunakan wa huwal ghafurul aziz. Maknanya cuba push the limit. Ya, kita ni tak push the limit. Kita tak push the limit. Okey dah. Ya, okey dah. Itulah kita kan. Akhirnya kita hanya buat baik, tak buat yang terbaik. Kita hanya buat baik, tak buat yang terbaik. Sedangkan bukan kita saja, bukan Nabi saja menekankan tentang satu konsep ihsan ya. Sebab ihsan ni ialah satu konsep yang sangat besar. Konsep ni maksudnya ideal yang sangat besar di dalam ajaran Islam itu sendiri. Sehingga adanya ihsan.
Ihsan maknanya orang umat Islam kena dia mindset dia adalah ahsan, ahsan, ahsan. Ya, bukan hasan, hasan, hasan. Bukan, tetapi ahsan. Bukan buat baik, tapi buat terbaik. Cuma apa masalah terbaik? Saya pernah sebut banyak kali dalam kelas sebelum ni. Apa masalah terbaik? Siapa tahu? Siapa ingat? Orang siapa tahu, siapa ingat? Apa masalah terbaik? Memanglah diam tu memang baik berbanding bercakap-cakap. Ialah tanya, eloklah jawab. Seandainya berkata-kata itu daripada perak, nescaya diam itu daripada emas kan? Itu yang diam, tadi kan tak nak jawab kan? Tapi boleh bercakap adalah benda baik. Apa dia? Musuh terbaik apa dia? Ya. Aha, apa dia? Saya tak ada cukup sikit. Terbaik. Okay. Saya dah macam nampak idea tu. Ya, idea tu saya dah dapat dah. Saya yakin idea tu apa yang saya nak maksudkan sebenarnya. Mungkin simplify sikit. Perkataan tu, musuh terbaik adalah musuh terbaik, musuh ihsan. Saya nak buat ihsan, seorang suami nak buat ihsan, ada musuh dia. Isteri nak buat terbaik, ada musuh dia. Saya nak buat terbaik dalam pergaulan, ada musuh dia. Saya nak mengajar untuk terbaik, ada musuh dia. Musuh terbaik adalah baik. Musuh terbaik, betul lah tadi. Musuh, Ni yang saya yang dalam kelas bisnes saya lah. The enemy of a great life is a good life. The enemy of a great life is a good life. Okey, betul lah tadi. Betul lah. Musuh kita bila nak buat terbaik adalah baik. Okay. Kalau tak boleh bahasa Melayu, saya pakai bahasa Itali. Latin. Ya. Il meglio è nemico del bene. Ya. Baru faham rupanya, Masya Allah. Saya cakap Melayu tak boleh faham ya. Sahabat saya kat belakang tadi cakap Melayu semua tak faham. Tapi bila sebut El meglio è nemico del bene. Ya, El meglio terbaik itu, the excellent, dan the enemy adalah baik. Kenapa saya tak boleh buat terbaik? Sebab saya hanya buat baik. Sebab saya rasa saya dah buat baik, maka kita tak akan push untuk buat terbaik. Ya. So musuh terbaik adalah baik. Jahat musuhnya baik. So kita tengok even degree. Musuh baik ialah tak baik ataupun jahat. Tetapi musuh terbaik dan musuh terbaik adalah baik. Musuh baik adalah jahat. Jadi kalau orang tanya apakah musuh terbaik, bukan jahat. Jahat tu level bawah dah. Itu Upin Ipin je level. Kita level lain. Maknanya kita terbaik. El value, excellence, the best. Ya. Maka musuh terbaik adalah baik. Ya, musuh terbaik. So maknanya kita kena letak Al-Aziz dulu. Aku nak buat terbaik, Jangan letak Al-Ghafur dulu. Sebab bila ambil Al-Ghafur, kita akan dalam manusia ni bukan perfect pun. Ya. You nak makan, minum je lah dalam air gelas ya. Cawan. Ya. Rupanya ada cawan mahal lagi kat rumah kita boleh tunjuk kat isteri kita, kat suami lah. Suami kan isteri nak buat pahala, suami balik pakai air welcome drink, bagi dia welcome drink. Buat je. Buat alhamdulillah sampai macam alhamdulillah. Saya tengok muka macam alhamdulillah ya. Buat je sebab memang kebetulan kita jadi isteri dah macam mana kan. Dan kita isteri.
Bukan boleh berunding pula esok. You jadi suami, jadi suami, jadi isteri pula. Tak boleh. Dan memang itulah kedudukannya kan. So, the best adalah simple buat kan. Kita bagi, bila balik kita sediakan welcome drink. Welcome drink. Tapi maaf saya, sorry. Kalau saya pergi hotel 3 bintang dan minta welcome drink, resepsionis kata apa dia? Sorry, you pergi hotel 6 bintang baru ada. So siapa rumah dia yang ada welcome drink untuk suami dia, rumah tangga anda 6 bintang. Walaupun duduk di flat paling bawah. Tapi kalau Prego paling besar tak ada welcome drink. Welcome drink kita ke hotel 3 bintang dapat ke? 2 bintang dapat ke? Rumah tumpangan. Mana welcome drink? Resepsionis yang mungkin pakai t-shirt pagoda. Welcome drink. You pun tidak welcome sangatlah. You mau duduk lah, tak ada duduk pula. Tetapi kalau 6 stars, 6 bintang, Masya Allah, ya sila welcome drink dulu. Biasanya ID talks kan, minum dulu. Belum tentu jadi dia punya pelanggan kan? Ataupun lepas dia berdaftar dapat. So nak cerita ni apa dah? Kenapa dia buat? Apa beza dia dengan rumah tumpangan? Sebab dia terbaik. So bila terbaik, kita akan berikan, dia akan lahir daripada kita semua terbaik. Perkataan terbaik, karakter terbaik, tingkah laku terbaik, cara terbaik, cara semua terbaik. Tetapi musuhnya apa tadi? Rumah tumpangan itulah musuhnya. You nak tidur kan? Tidurlah. Tak dapat juga tidur. Kamu kan 6 bintang. Dia nak buat apa sebenarnya? Tidur. So kalau nak tidur, rumah tumpangan boleh tidur. Ya, betul kan? Apa lagi? Tapi sebab dia nak tidur kan? Dia dapat tidur. So mindset orang baik, makanlah. Duduklah. Rehatlah. Mindset yang tak ada pada Siti Khadijah. Mindset yang tak ada Siti Khadijah. Mindset yang tak ada pada Rasulullah. Kan Rasulullah bila masuk dalam rumah, walaupun berat mana masalah, Nabi akan masuk dalam keadaan senyum lebih dulu. Seolah-olah pintu rumah Nabi itu, so dia punya border je. Masalah kat luar, bila masuk dalam rumah, senyuman. Dan Nabi bersugi terlebih dulu. Adab ni semua adab bersugi sebelum masuk. Sebab mulut kita adalah alat komunikasi. Kalau di sini dah spoil, kalau dah spoil, ya, ceritalah baik sekalipun, Masya Allah, tengok orang duduk je kan. Alhamdulillah, nampaknya berkesan sungguh tutup bicaraku. Rupanya tertahan kita bercakap. Dan isteri pula buat benda yang sama. So itu semua adalah reflect kepada orang terbaik. Kan tidak tak peduli, ya. Sebab itu selagi mana kita hidup, selagi mana kita hidup. Sebab ingatlah ayat okey, saya ulang balik. Janganlah lenguh wahai gendang telinga pendengar. Saya ulang balik. Apa yang saya ulang? Lupa dah sebut. Lupa dah. Okeylah. Tak apalah, tak penting pun. Okey, so balik kepada saya. Kita daripada ayat berapa sekarang? Kita daripada ayat 2 nak masuk ke ayat 3. So syarah ni adalah dia punya border. So syarah ini adalah border di antara ayat 2 3. Bukan pada ayat 2, bukan pada ayat 3, tetapi syarah yang kita sedang bincang ini adalah tentang apa yang patut kita pelajari, apa yang patut kita faham, apa patut kita rasa bila Allah buat dua daerah yang berbeza. Daerah tentang, okey, saya nak sebut tadi, okey, dah ingat, alhamdulillah. Terima kasih. Senyum, buat tu boleh saya ingat, Masya Allah. Allah bercakap tentang ihsan ni kepada siapa? Kepada orang hidup. Sebab tu Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayat. Okey, sekarang ni Allah cipta, walaupun kita secara mudah orang cakap hidup mati kan, hidup mati kita di kerana Allah. Okey, konteks ayat itu adalah memang itu hakikat. Tetapi bila Allah nak bercakap kepada kita tentang apa kamu kena buat, maka Allah mulakan mati dulu
baru hidup. Sebab tak ada guna bercakap dengan orang mati. Tak ada guna kita bercakap dengan orang mati. Kan? Tidak ada guna kita bercakap dengan orang mati. Jadi bila Allah kata dijadikan untuk kamu membuat yang terbaik, itu cakap untuk orang mati ke orang mati ke orang hidup? Untuk kita sekarang. So makna selama mana kita hidup, maka kita letaklah, ya Allah, aku nak buat yang terbaik. Walaupun dalam sekecil-kecil benda aku, sekecil-kecil benda. Sebab tu Sayyidatina Aisyah memberi hadiah berbeza berbanding orang lain. Bezanya kat mana? Dia nak bagi buah tamar contohnya. Dia nak bagi pada orang sesuatu pakaian. Apa beza Sayyidatina Aisyah berbanding orang lain? Cerita ke? Memanglah kita jarang dapat hadiah, tapi apa dia? Cara terbaik. Macam mana contohnya dia buat terbaik? Wrapping. Wangikan. Sebab dia nak buat yang terbaik. Macam kita lah masa hadiah birthday kan? Hadiah birthday. Apa hadiah contoh-contoh? Contoh satu. Coklat. Masya Allah ya. Coklat bagus sebab dia ngomong ketenangan banyak kan. Baik, bagi coklat kita bagi dalam plastik 99 kan. Yang bunyi cicit-cicit kan. Yang cashier tadi nak plastik ketak kan? Kalau nak bayar 30 sen tu. Itulah kita bagi kan untuk suami tersayang atau isteri tersayang kan. Kadang-kadang wrapping mahal lagi pada dia punya coklat tu. Kenapa? Sebab kita pilih untuk buat. Siti Aisyah pilih untuk buat terbaik. Sebab dia mindset yang saya katakan tadi. Tapi musuhnya apa? Kau nak coklat kan? Nak hormon kan? Nak hormon yang happiness, yang calm. Ambil dah. Sama je kan akhirnya. Ke dia makan wrapping tu sekali. Tetapi nampak tak berbeza. Maksud saya macam ni lah. Maksud saya adalah kita buatlah walaupun detail ya, sebaik mungkin. Ini jadi nombor 1 dulu. Jangan masuk ayat nombor 2. Sekali baru kita masuk nombor 2. Sebab nak masuk ayat 3 kena masuk nombor 2. Masuk ayat kedua daripada Al-Ghafur, barulah insya-Allah kita mampu tengok berulang kali tentang betapa sempurnanya Allah. Selagi mana kita hidup. Siapa tahu apakah definisi hidup? Bagi satu definisi hidup adalah ada bagi satu definisi. Ya. Macam mana? Hidup. Definisi hidup itu sendiri. Ya. Macam mana? Nah, ini bukan program motivasi yang 4 tadi ya. Dan mesti kita ada direction. Dan hidup tu dulu. Apa definisi hidup? The definition of hidup. Saya dah dekat dah. Okey. Bernyawa, saya dengar. Nampak tak? Okey, tapi bernyawa tu dia ada lagi satu definisi. Roh ni kalau tak ada kat jasad pun dia tetap hidup. Masya-Allah. Sebab masya-Allah ya. Tapi sebenarnya lebih kurang kan sebenarnya. Ada satu definisi hidup. Okey. Boleh saya bagi cadangan? Baik, syukur. Tempat lain biasa tak nak dengar. Kami yang cadangan. Yalah, biasa kita dalam rumah tangga kan. Cadangan kita je yang betul kan. Tak nak dengar cadangan orang lain kan. Takkanlah panas sangat sampai tak nak berfikir. Aircon memang masalah. Pihak masjid tu ambil perhatian. Tambah lagi aircon kita. Sebab ada yang panas dan tak nak berfikir dah. Masya Allah. Baik, semua yang dikasih sekalian, definisi hidup yang tadi saya dekat dari penyamu tadi kan, definisi hidup ialah taharruk. Ya. Macam itulah cara dia kan, flow dia kan. Okay. So
apa saya sebut tadi? Taharruk. Taharraka yataharraku, taharrukan, taharruk. Apa maksud taharruk? Bergerak, bergetar, bergerak je. Sifat hidup ataupun definisi hidup ialah benda yang bergerak. Tak jadi mati hidup. Sebab itu Masya Allah, sesederhana cara biasa sifat hidup atau hidup ialah bila bergerak. So sebab itu apabila seorang bergerak, dia hidup. Dan bergerak tu dia besar makna. Maknanya kita rasa nak bergerak daripada satu keadaan kepada satu keadaan, tunjukkan tu hidup. Dia hidup tapi tak gerak perangai macam tu je, dia sebenarnya mati lah. Sebab sifat hidup adalah bergerak. Kita belum cakap dalam soal fizik. Dalam soal fizik, bila saya tengok dalam sifat, sebab dalam bahasa Arab disebut min sifatil hayy taharruk, mana sifat kepada hidup adalah bergerak. Mungkin kita faham macam tidak. Kita faham pula kepada meaning, makna orang yang hidup. Kalau kita betul-betul hidup jiwa kita, apa jadi? Kita bergerak. Kita jadi aktif, bergerak. Orang yang dia pasif, dia stagnan, dia duduk saja, itu bukan orang yang hidup sebenarnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, kalau nak mengajak mereka kepada kebaikan, mereka tak bergerak, fakabbir alaihi arba'an. Kalau seorang tu kita dah satu benda baik, kita ajak dia dan dia tak bergerak, kabbir alaihi arba'an, takbir padanya sebanyak 4 kali. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Solat jenazah. Takbir 4 kali ni adalah untuk orang solat jenazah. Fakabbir alaihi arba'an li wafatih. Sebenarnya dia mati dah. Ya, walaupun nampak dia aktif, tapi dia tidak boleh berpindah daripada solat biasa kepada solat khusyuk. Kabbir alaihi arba'an. Takbirkan pada 4 kali takbir. Allahu Akbar. Baik. Jadi ya. Dalam fizik manusia ni yang paling kecil kita ada 50 trilion sel-sel kita ni, yang kemudian terdiri daripada atom-atom. Kita ni terdiri daripada atom-atom. Dalam badan kita ni terdiri daripada atom-atom. Paling kecil dalam badan kita namanya atom. Saya pinjam dulu, atom. Okey. Atom, perasan tak atom? Walaupun atom ni adalah kali perkataan sains yang paling tak sains. Perasan tak? Cikgu perasan tak? Atom itu sendiri, atom itu, okey macam ni macam ni. Saya dah sebut dah sebenarnya. Dinding ni, mana dinding? Saya bukan ekor, dinding Dinding ni yang paling kecil, dia punya partikel yang paling kecil apa? Nampak tak? Nampak dinding besar, bangunan besar. Tetapi kalau kita kecilkan, kita boleh keluar sebutir, itulah yang membentuk dinding tersebut. Seolah-olah kalau kita cabut, tak ada dinding mana. Sebab pasir itulah yang pada mata kasar. So, saya pergi pada mata kasar. Pasir itulah sebenarnya adalah partikel yang kecil daripada, saya sebut dulu ya, saya pinjam bahasa ya, partikel yang paling kecil daripada dinding tersebut. Seperti dinding itu, itulah kita. Kita ni terdiri daripada sel-sel. Kalau kita cabut semua sel-sel ni, akhirnya kita tak ada. So fizikal manusia terdiri daripada sel. Nanti kita cerita kenapa Ibn Sina dia ada masalah dalam pemahaman terhadap kebangkitan semula. Sebab dia faham kok macam sel ni macam ni dan ada masalah. Baik, saya tanya sekali lagi ya. Yang paling kecil daripada dinding tu apa namanya? Tapi pasir tu bila kita ambil satu, kita boleh pecahkan lagi tak? Boleh pecah lagi.
Ni ciptaan Allah yang tidak kamu dapati ada retak ni. Maknanya rupanya pasir yang kecil tu pun tu kita nampak sebutir, tak rasa apa-apa ke? Tak rasa apa-apa lah, sebab bukan nama Zuramli kan. Sebab Ramli mana pasir. So saya buat contohlah dengan nama saya. So pasir yang kecil tu, pasir yang kecil tersebut boleh kita pecahkan lagi dah. Kita boleh ambil dan kita ketuk, kita akan dapati bahawa oh pecah lagi. Maknanya kalau tanya apakah partikel yang lebih kecil daripada dinding tersebut, pasir. Rupanya pasir itu pun boleh pecah lagi. Serbuk pasir. Bahasa lebih tepatnya, serbuk pasir tersebut bila kita gunakan mikroskop, dia boleh besar, Masya Allah, besar perunggu. Menunjukkan boleh dipecahkan lagi dah. Sampailah tak boleh pecah, namanya apa? Atom. Sebab atom dalam bahasa Latin bermaksud can't be divided. Can't be divided. Benda yang tak boleh pecah lagi dah. So, pada dia last sekali adalah atom. So dalam badan kita, saya sebut tadi, sama je. Sebenarnya dia boleh walaupun dapat kulit ni, tetapi kulit tu dia ada sel-sel, tetapi pecah lagi. Last sekali namanya apa? Atom. Apa maksud atom? Tak boleh dipecahkan lagi. Which is salah. Rupanya atom boleh dipecahkan, tetapi orang tak ubah pun makna atom. Sedangkan atom adalah idea Jauharul Fardi. Ustaz Muhammad Joy, salam lagi sekali. Saya 2 tahun. Ya, salam 2 tahun insya-Allah. Untuk dia. Sebab tu dalam bab sifat kita akan belajar bab salah satunya adalah Jauharul Fard. Jauharul Fard adalah benda yang kita dah habis pecah dah. So zaman dulu Jauharul Fard atom. Tetapi bila rupanya atom boleh dipecah lagi. Oh, dalam tu ada proton, dalam tu ada elektron, dalam tu di tengah-tengah inti dia namanya nukleus. Dan inilah benda paling kecil dalam badan kita sekarang ni. Dan dia, apa sifat dia? Apa sifat dia? Apa sifat yang benda paling kecil tadi? Bergetar. Bergetar. Nampak tak? Bergerak, taharuk. So, maknanya apa? Dan doktor bagi tahu, apabila seorang mati, doktor sahkan mati bagaimana? Brain dead. Bila otak dah mati, doktor kata dia mati. Tetapi dalam kajian tentang vibration atom, sehingga semuanya settle down 5 jam, masih vibration itu masih ada. Walaupun tubuh dah sejuk, tapi vibration itu makin lama makin hilang. Di jasad lahir makin lama makin hilang. Sehingga ada dikatakan bahawa sebab atom ini sangat genius. Atom dalam badan kita ini sangat genius, kata Imam Al-Ghazali. Sebab dikatakan aqlu fi, akal dalam atom, akal dalam semua partikel. Sebab otak manusia sangat genius kan. Allah jadikan manusia otak ni memang tak habis masa kita tasbih kepada Allah. Ya? Otak yang begitu hebat ni, kalau sebab otak ni dibagi arahan sampai ke sel, sampai ke atom. Kalau atom tidak sinkronis, jadi tak faham. Dia boleh faham tak komen daripada otak? Tak. Kita bila gembira, otak tahu je keluarkan hormon. Bila kita sedih, keluar je hormon. Ya, otak control everything dalam life kita. Ya, Allah jadikan otak kawal semua benda dalam kehidupan kita. Baik. Jadi apa yang saya cakap tadi sebenarnya? Taharuk. Sehingga dikatakan bahawa ada, saya baca artikel doktor kata, sebenarnya dalam tempoh 5 jam tu, apa kita cakap, sebenarnya dia masih boleh tangkap. Jasad tadi, yang walaupun dah kata doktor kata beredar, tetapi dia masih boleh mendengar. Sebab tu bila Nabi sebutkan tentang bunyi tapak kaki yang didengar, ya, maknanya bila mungkin pada mula orang tak alah ini apa ni, tetapi bila go scientific,
Dia masih lagi boleh diterima secara saintifik, ya. Baik, kenapa saya cerita benda ni? Sebab bersyukurlah, sebab vibration itu, gelombang itu masih ada. Dan saya, kalau kita go lebih dalam, gelombang yang berada pada tubuh kita ni, dia sama connection dengan gelombang yang ada pada alam yang kita nak baca di atas sana, yang 7 tabaqat tadi. Dia punya vibration dia sama saja. Vibration dia sama. Sebab itulah cara dia pusing pun ketika kita baca surah Yasin tu, kita ceritakan tentang vibration alam ini. Vibration alam, ya? Matahari kan? Al-Fat ada gambar saya. Oh, saya tengok gambar tu saya menangis, Masya Allah. Saya tengok gambar tu saya menangis. Sejujurnya, saya menangis, Masya Allah. Sebab kita tengok biasanya dalam sains, ni kan matahari berpusing kan. Lepas tu, dia punya apa, seluruh planet-planet yang dalam family matahari ni, solar system ni kan, solar system berpusing kan. Kita duduk nampak je kan. Tetapi Masya Allah, bila ditunjuk perjalanan sebenar, kelajuan yang sangat laju tersebut, dia bergerak dalam keadaan semua berpusing dalam keadaan bukan statik macam ni, tetapi matahari bergerak dengan kelajuan yang sangat laju, taharuk. Dia bergerak dengan, dan semua dia punya apa, planet ikut dalam kelajuan yang Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kamu tak nampak kata Allah letak, kamu tak nampak di sana ada failure. Kamu tak nampak pada failure. Yes, kamu nampak failure dalam sebab Al-Aziz Al-Ghafur, tapi kamu tak nampak. Dan sebab itulah sebenarnya kita tak dapat lari daripada alam ini. Sebab itulah alam ini kan, kalau kita kata charge, ada dua saja kan, positif, negatif. Dan kita juga beri spark positif, negatif. So kalau seorang tu dia lepaskan negatif, dia sebenarnya menghantar mesej kepada alam bahawa dia ni jenis akan, dan alam akan balas balik kena negatif pada seseorang. Sebab tu Masya Allah, orang buat kajian rupanya tentang bagaimana kita mengawal vibration kita, bagaimana kita kawal rhythm kita, bagaimana kita kawal supaya yang keluar tu selari dengan alam. Sebab kita tahu kan, saya sebut tadi lah, arah lawan jam. Dan ketika matahari bergerak, dia bergerak mengelilingi Bima Sakti, Milky Way. Dalam masa yang sama ni kita duduk macam ni, selaju bukan main ya. Bumi berpusing tu 3,240 km 1 jam. Untuk bagi kita malam dan siang ni, kelajuan tu yang kita duduk relax-relax yang ekor tak ada ni, dalam keadaan memang tak selesa sikit. Tetapi Masya Allah, kelajuan macam tu. Dan kemudian kelajuan matahari bergerak tadi berapa? 90 km kan? 1 saat. Saya tak tahu 90 km 1 saat. Ui, baiknya kalau saya daripada 90 km tak payah apa-apa. Lagi COVID, kalau kita buat 9 ya? 9 ya? 8 berapa? 8 ya? 8 5 9 8 5 9 tolak 59 saat. Bangun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu minta maaf lagi dah, Masya Allah. Ya, tak perlu minta maaf lagi. 1 saat, cuba bayang kelajuan itu. Tetapi rupanya matahari bergerak pada Bima Sakti, Milky Way, ikut apa? Arah lawan jam. Nampak tak dia punya gelombang yang sama tu? Dan tak payah besar-besar, kita go pada mikro, paling kecil dalam badan kita. Seluruh proton, elektron dipusing mengelilingi nukleus arah lawan jam. Ya, arah lawan jam. So sebab tu pada saya adalah, selagi mana kita masih bergerak, maka cuba untuk terbaik tadi. Bukan bergerak badan tu. Badan tu memang tak sama ya. Tetapi semangat kita, kebaikan kita, itu kena sentiasa bergerak. Ya, kebaikan sentiasa bergerak. Okeylah, insya-Allah nanti kita akan sambung pada ayat yang kita nak masuk. Alladzi khalaqa
Nampak tak? Yang pertama khalaqa, Fan tolong ya, tolong betul-betul. Boleh dapat tak? Kita pada ayat berapa ni sebenarnya? Kita kat borderline, tak masuk lagi, tetapi kita dah booking apa yang patut kita kena lihat, yakni betapa perfectnya di atas, betapa ada kekurangannya di bawah, kerana kita adalah manusia. Dan insyaAllah tentangnya kita jumpalah ya. Harap ada sesuatu yang kita pelajari pada hari ini, ada sesuatu yang kita fahami pada hari ini buat diri kita semua, insya-Allah. Tolonglah kami, wahai Allah. Aku maaf semua, wabillahi taufiq wal hidayah.